Yang kembali ketika berpuasa takkan Tuhan dan senang kita bersama kasih cintanya ada dia ada sembahyang yang memisahkan kasih sesama kita walau bagai masa tidak kita terima saja Pak tenggelam jauh dalam hayalan dibuat alam dari dia dan menghiasi bagaikan bermata ketinggi lagi hidup kita akan selamatkan. Mimpi yang benar kita demi masa depan tenggelam jauh dalam hayalan baik alam ini dan pandang yang bermata sedikit lagi kita akan selamatkan dari mimpi yang benar kita demi masa depan tenggelam jauh dalam hayalan dibuat alam ini tidak Report isi kami. IPS KMU diwujudkan untuk menjadi agensi terbaik DIA dalam menunjukkan semua rakyat Malaysia dengan baik mekanis bantuan dan penyelesaian masalah yang berlaku. Misi kami, IPS KMU komited untuk ahli yang terlatih secara sistem DIA, impian konstitusi dan IPS KMU. Gangan kami, disiplin dan komitmen, wafat dengan kami akan adalah ketujuan bukan kehendak. Oleh demikian saya baik saya akan terus melaksanakan tanggungjawab saya. Rakyat Malaysia adalah kawan saya. Saya akan berbaikan dengan betul, meramaikan betul kepada ramai rakyat Malaysia semampu saya. Saya juga akan selagi rakyat Malaysia yang belum dapat dengan dia ada rakyat Malaysia yang dengan itu salah saya. Dia ada rakyat Malaysia yang masih susah itu silap saya. Jika ada rakyat Malaysia yang kita berlakukan rakyat saya. Rakyat Malaysia adalah kawan saya. Saya wajib bantu kawan saya. Kerana orang lain yang akan bantu kawan saya selain dari saya. Keluarga saya juga kewajiban saya. Jaga keluarga adalah tanggungjawab saya. Jika mereka percayakan saya harus membalas kerjaan. Saya akan menipu keluarga saya dengan saya menjadi keluarga. Saya harus membalas sesuatu saya. Jika saya tidak menjadi keluarga, saya berada di sini. Ibu bapa saya melarang saya. Anak saya melarang saya. Saya dengan penuh harapan. Dan sekali-kali saya akan sia-siakan harapan saya. Kalau saya menanti dan saya hanya itu kepikiran yang saya percayai. Saya tidak akan meneras sebagai dekat menjadi. Saya masuk ke dalam industri seksyen kita yang tinggi. Saya ingin ubah nasib diri. Saya ingin masa depan saya. Masa lampau saya. Saya ingin ubah nasib saya untuk industri. Tidak sekali saya akan berubah. Saya ingin orang yang semangat. Penuh semangat. Saya telah dididik dengan sempurna. Yang segala segalanya untuk teruskan saya. Jadi saya tidak lain. Saya hidup daya. Saya tidak awal
saya mengkaji antara dalam waktu badan belajar saya dan berurusan keras rapat berjalan kepada saya. Ini adalah diri saya dan saya. Siapa yang berubah menentu saya memiliki saya sendiri. Apa yang saya lakukan yang dalam pikiran positif, saya berpikiran positif, saya menjadi positif. Sebaliknya jika saya lakukan negatif, saya menjadi negatif. Jika datang tanggal, saya bisa yakin dengan diri saya. Dan dengan sebenarnya cerita mengenai kebudayaan yang kami ada. Kami ada selesai saya, dan dapat tanggal dan banyak kepada saya. Ini apa yang perlu saya lakukan dalam hidup lebih ramai tanggal. Lebih banyak dapatan saya. Jika saya lakukan sesuatu penting, saya lakukan dan saya ini yang saya bukan kerajaan, tapi ini barang saya. Saya kaya untuk bantu orang lain. Saya kaya untuk bayar zakat tinggi. Saya ingin jadi kaya bukan untuk dia. Ini maksud saya kasih. Saya buktikan bahawa saya senang penyembahan. Tak ada sehingga saya kata bawah. Tidak juga masalah. Bicara yang saya pilih dari jalan ini yang berseragam. Alam-alam menyebabkan biar sampai kepada kami. Mengapa api biar sampai jadi api. Saya akan tindakan serta. Saya akan tindakan serta. Saya akan tindakan serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah khabar semua? Alhamdulillah. Kita full pada hari ini. Saya masuk dulu tak pergi rumah dah. Okey, so kita bertemu pada bulan November hari ini. 3 November. Kan? Okay. Sedar tak sedar November masuk hari tu, hari Rabu kan. Hari ni dah 3 November. Alright. So masa sangat mencemburui kita. Alright. Dan masa tidak akan menunggu kita. Alright. Setiap saat, setiap minit dan setiap jam dan setiap hari dan seterusnya. Okay. Masa itu akan bergerak dan dia akan sampai ke garisan penamat untuk kita closing. Okay, kita ada closing besar dalam masa 2 bulan ni. Satu ialah closing convention pada hujung bulan ni 30 hari bulan 11. Dan satu lagi adalah closing financial year, MDRT dan sebagainya pada 1 So hari ni saya ada beberapa perkara nak share. Okay. Ada beberapa perkara nak kita discuss bersama. Okay. Saya perlukan kesemua punya participation right hari ni. Ada benda yang kita nak discuss. Saya mengharapkan semua fokus. Okay, semua fokus dengan apa yang saya nak share. Okay. First of all, saya nak share is tomato test. Okay, tomato test. Apa nak buka surat? So ni yang saya dah cakap tadi, kita ada closing convention pada hujung bulan ini. Kita boleh start dengan summit convention yang akan close pada bulan ini. Right? Lepas tu kita dah tak ada start convention, dengan summit convention pada bulan 12 dan hanya adalah closing closing advisory dan juga closing president club untuk bulan 12. Right? Bulan ni ini adalah maruah you all. Ini adalah maruah you all. So settlekan convention pada tahun ini. Adakah you akan bergelar start convention ataupun summit convention pada tahun hadapan? Right, adakah anda akan bertrik? Adakah kita yang dengan tagline kita yang selalu dibangga-banggakan bila kita kerja dekat dalam insurance industry, kita akan pergi free trip every year. Okay, kita akan pergi free trip every year. So bulan ni menjadi penentu untuk maruah you all lah. You selalu cakap boleh pergi free trip. Kita buat sini boleh pergi free trip. Family tanya boleh pergi free trip. New prospect nak jadi agent tanya kita boleh pergi free trip. So adakah kita akan settle untuk free trip? Semuanya bergantung pada kita pada bulan ni. Alright. Satu yang saya nak cakap, tak kisah berapa pun balance kita, kalau kita takut dengan balance kita tak dapat.
Tapi kalau kita fight dengan apa balance yang kita ada, kan, walaupun kita kosong sekalipun, boleh dapat. Ada orang boleh capai MDRT dalam masa berapa hari? 3 hari, 4 hari. Ada orang boleh settle MDRT 9 hari. Ada orang boleh settle COT dalam masa 40 hari. Okay? So kalau kita nak buat setakat Star Convention 230,000, kalau kita ada masa lagi 27 hari, dia bukan menjadi masalah dekat kita. Okay? Dia bukan masa, bukan masalah. Permasalahannya ialah kita nak ataupun tak nak. Right? Kita nak ataupun tak nak. Tapi kalau kita tengok daripada target yang di-flag, tak ada siapa pun yang nak settlekan tak financial. It's okay, tak ada masalah. Jadi itu ada pilihan dia. Tapi hidup ni adalah sebab atas dasar pilihan. Right? Hidup ni atas dasar pilihan, kita boleh memilih. Right? Kita boleh memilih apa yang kita nak. Kita nak pilih untuk kita kejar Star Convention bulan ni, kita nak kejar, kita boleh kejar. Kalau kita memilih untuk kita tak kejar, tak boleh kejar. Walhal pada awal tahun semua mensasarkan pergi ke Star Convention ini. Ya, saya tahu. Tak ada juga yang menasarkan kita pergi ke Summit Convention pada awal tahun. Tak ada. Tapi Star Convention minimum. Ada yang target MDRT pada awal tahun. But right now, dah 3 bulan 11, dia dah sampai ke penghujung. Okay, di manakah maruah you all, you yang tentukan maruah pada bulan ini. Okay, next. Okay, ini okay, yang ni kontes saya rasa you dah tahu. Right. Apa kontes half month. Dia 1 sampai 15 November. Right. So kita tak kisahlah kita tak buat IPA, kita tak buat, kita buat je dua THS, TWS ni kita buat, kita tengok amount dia sama je. Amount dia sama, so kita anggap every case yang kita submit, kita akan dapat amount yang sama. Alright, first case 12,000 ke bawah dan 12,000 ke atas tu dia beza dia, semua tier. Okay, so first case kalau 12,000 ke bawah, first case tu you akan dapat RM100, kalau you buat 12,000 ke atas, you dapat RM300. 1 sampai 15 hari bulan. Kalau you buat dalam masa 15 hari ni juga, you dapat second case, you akan dapat untuk that case amount 200, bawah 12,000, atas 12,000, you akan dapat 600,000. Right? Third case, kalau you dapat, you akan dapat RM300 untuk bawah 12,000 dan RM900 untuk case yang dapat 12,000. Kalau you boleh buat dalam masa 15 hari, 12,000, 3 case, maksud total 36,000 lah. Dalam masa 15 hari, you akan dapat 300, 600 dan 900. Is total amount dia lebih kurang 1,800. Okay. Lebih kurang 1,900 untuk rewards. Right. Dalam masa 15 hari. So, saya harap mana-mana yang tak serius untuk mengejar kes di kontes ni ada daripada bulan 1 macam ni. Apa berbeza adalah sedikit tu, regulation dia berbeza. Itu sahaja. Okay. Tapi kalau you rasa kali ni you nak kerja, this is the time. This is the time you boleh kerja untuk satu case. Kalau you boleh buat 12,000 satu case untuk 3 case yang pertama bulan ni, setiap case 12,000, you dah ada 36,000 dan you ada 1,800. Alright. Ya, atau kita memang tengoklah PR semua dia kira 85%, tapi 85% saya rasa kita tak ada masalah. Okay, untuk di mana right line di 0 90% lah. Pun saya rasa tak patut dia tak ada masalah. Right. So ini yang first yang kita nak kejar, yang second yang ini yang sampai hujung bulan. Okay, sampai 30 hari bulan November. The minimum you akan dapat reward is kalau you buat 9,000 daripada sepanjang sebulan, 1 sampai 30 hari bulan, you akan dapat RM300. Right? RM300. Tapi kalau 9,000 ni, first 2 case you akan capture awal first 15 days, you akan dapat RM400. You boleh baca sendiri lah. Okay? Dan tu total dia sampai ujung. Okay? Sampai ujung dia, cumanya kalau kat ujung tu kalau you tengok,
kalau you ni adalah premier advisor, MDRT advisor ataupun Supreme MDRT punya advisor, okay, you akan dapat 500. Dia sama lah, untuk tier yang kedua bawah ni sama lah. You akan dapat 500. Okay, tapi kalau you bukan Supreme apa semua, you akan dapat 300 dulu. Alright? Yang cookies buat cookies. Then dia ada 18,000, 36,000, 60,000, 100,000. Saya cakap kalau you buat 3 kes, 36,000, 15 hari kalau tak buat kes, okay, you akan dapat 8% daripada Jadi ada presentation tak? Sagi malam. 8% daripada FYP. Lepas tu kalau you tengok 2 kes awal, Ni dia kata dia nak ni kot depa nak tengok balik. Of course lah, kalau you buat 3 kes 15 hari bulan, Dah so 15 hari bulan you akan dapat 10% lah. Okay. Fokus malam ni. Right. Awak? Malam ni dia abang lain. Cuma beza dia, okay, Okay. beza dia sekarang, dia punya reward dia punya reward kat sini untuk yang percentage, dia ada 2. Kalau you premier advisor, MDRT advisor dengan Supreme MDRT, you akan dapat one lump sum. You akan dapat one lump sum. Tapi kalau you bukan daripada situ, you bukan salah satu daripada dekat situ, right, you akan dapat amount yang sama, tapi dia akan bahagi dulu. So sekarang ni you akan dapat half lagi. Bulan ke-13 lagi yang baru half. Syarat all the premium still collect. Okay. So maximum 100,000. 100,000 dan ke atas. Infinity lah. Okay. You akan dapat 14,000 tapi total semua you akan dapat paling tinggi you boleh dapat 22%. Alright, you akan dapat 22%. So you just boleh congak dekat sini apa semua apa yang you nak buat, berapa banyak yang you nak buat, dan you akan dapat you punya reward. Okay, you akan dapat you punya reward. Dan dekat mudah saja 100,000 kalau all is annually punya case, okay, 22% daripada 100,000 you akan dapat. Okay, tapi kalau you bukan MDRT apa semua, you akan dapat 40%. Mesti akan dapat 14,000 kalau dia annually. Okay. You akan dapat 14,000 tapi sebabkan bukan MDRT, bukan premium advisor, you akan dapat dulu lah, bagi dulu 7,000 dan 7,000. Mana dia dapat? Okay, bulan ke-13 baru dapat. Right? Ini pun subject tu DO D1 juga 90-80,000. Okay. So ini yang company announce pada hari 1 hari bulan tu siapa yang masuk program? Saya cakap jangan masuk ke boy. Okay. Mungkin ada yang tanyalah kenapa jangan masuk. Right? Kita semua dah tahu kenapa jangan masuk. Tahu ke tak tahu? Alright, sekarang ni kita tengah fight dengan company. Okay, kita tengah fight dengan company about beberapa rules yang company berikan kepada kita dan kita tak setuju dan dia tak withdraw daripada awal tahun. First is D2. Okay, first is D2 requirement yang kenakan dekat semua kontes dan akan kena dekat MOC tahun depan. Tahun ni tak ada MOC lah. Second is transferable case. Okay, transferable case tu, okay, dia tahun depan kalau you transfer, kalau ada agent berhenti saya transfer case tu dekat you ataupun saya transfer case tu dekat saya. Okay, commission tu tak akan dapat selagi customer tu tak verified, tak terima you sebagai agent tu. Okay, tu yang kedua. Dan yang ketiga, tak ada MOC waive. Tak ada MOC waiver selepas 20 tahun ke sekarang. Lepas 20 tahun ada MOC waiver kan. Sekarang benda tu dah tak ada. Okay, sekarang benda tu dah tak ada. So kita semua takkan dapat waiver sampai bila-bila kita kena hit
MOC Sampai mati. sampai bila-bila, walaupun pada masa tu kita dah kaya gila dan kita dah splitkan maybe 20 DM dekat bawah kita sekalipun, kalau nak ikutkan right, kalau kita tak settle MOC, 20 DM bawah kita buat duit, kita still dapat duit, betul? Betul. Tapi disebabkan kita tak cukup MOC, kita still kena terminate. Right? Dan association melalui Malaysia, okay, dah fight benda ni, again benda ni daripada bulan 1, dan benda ni berlarutan, tak di withdraw, dan pada last month, 1 hari bulan 10, diorang terus kenal variable punya D2D1 tu. Tahu kan variable D2D1 kan? Okay, maksudnya is confirm untuk apply D2 dekat semua kontes tahun ni dan semua yang dirancangkan tahun depan termasuk MOC. Alright? Oh, tak ada lah. Maksudnya tidak diambil kisah lah. So, pada 5 hari bulan 10, Malaysia telah buat satu EGM. Okay, telah buat satu EGM. Jemput leader. Dia tak jemput you all semua lah. Dia jemput leader yang membership. Okay, so saya dan semua Imtiazian manager adalah member. Kita pun ada ramai member kat sini kan. Okay, sebagai membership, kita pergi ke hari itu, pergi ke EGM tersebut dan kita buat petition untuk kita withdrawkan ketiga benda ni. Okay, ketiga benda ni, dan kita ada buat satu lagi petition undi tidak percaya kepada kita punya CEO bank. Okay, dan kita dapat lebih kurang, saya rasa dekat bila saya dah bagi dah benda ni dan you undi juga, betul tak? Sign up, this is sign. Okay, dan kita mendapat, saya tak sure lah, tapi mendapat lebih kurang dekat 4,000 lebih sign. Okay, dan benda ni telah berlarutan sampai ke Hong Kong. Benton tak nak melepaskan jawatan satu, dan tak nak melepaskan apa yang kita minta. Okay, so pada 31 hari bulan 11, 31 bulan 10 hari itu, Malaysia mengeluarkan satu surat keliling kepada semua member untuk kita tak hadir semua company punya event buat sementara waktu. Okay, yang kita perlu hadir untuk yang betul-betul wajib saja. Contoh Elite Pro, dia kena hadir apa benda yang dia kena hadir. Okay, so saya mengambil keputusan untuk memilih untuk mengikut keliling tersebut. Okay, dan saya dan mengambil nama seluruh Imtiaz KMU akan mengikut benda ni. Alright, dan kita akan so-called kita boleh panggil boycott lah. Kita tak cakap boycott, tapi macam boycott semua event, sharing dan juga training yang dihandle oleh AIA kecuali yang wajib. Okay, kecuali yang wajib. Right? Dan kita pun tak boleh jadi speaker, okay, as platform speaker yang company invite. Alright. So ini adalah keputusan Malaysia setakat ni, dan kita fight benda ni betul, kita nak fight betul-betul benda ni, dan untuk kita fight betul-betul kita kena ambil action juga. So this is the action sehingga dia beritahu. Kita bukannya tak pergi ke event selama-lamanya, okay, tapi sehingga dia beritahu. Sebab kita dah berurusan 3 kali dengan Hong Kong, Benton masih berdegil, right? So ini yang kita buat sekarang ni, dan 8 hari bulan ni kita ada regional roadshow untuk Malaysia. Saya tak sure you all bersedia saja, sebab sebenarnya semalam registration tu untuk semua member dan non-member. Tapi kita dapat arahan semalam untuk leader saja pergi. Okay, leader saja pergi. Saya tak sure sebab dah projek semalam tadi dia ada perjumpaan dengan Benton dan dia. Okay, so dia cakap buat masa ni agent jangan pergi dulu, leader saja pergi 8 bulan. Tapi
kita ada beberapa hari lagi sebelum 8 Julai ni, you ready. Kalau perlu pergi, saya akan terus bagi form tu untuk you setuju untuk pergi lah, untuk you isi. Member ataupun non-member boleh pergi. Dan benda tu akan berlangsung 8 hari bulan Rabu depan. Kita punya Kelang dengan PJ, tempat tak tahu lagi, pada pukul 12 sampai pukul 2. Right? So, sangat, kalau 12 pagi, tuan nak buat banyak. Datang. Okay, so itulah permasalahan dia. Kenapa Imtiaz, kenapa Imtiaz dan saya menyokong benda ni? Okay, kenapa? Penat. Okay. Kerja. Saya dan Imtiaz juga dan Wan Zaini juga bersetuju D2 tu penting. Semua setuju kan? Duit kita kan untuk kualifikasi. Yang implement untuk EIA je. Yeah. Penilaian tak ada. Okay, saya bersetuju yang D2. Tapi yang lagi dua tu saya betul-betul tak bersetuju lah. Saya memang totally tak bersetuju langsung lah berkenaan dengan transfer robotis dan juga apa ni, waiver NOC tu kan. Itu saya memang betul-betul tak bersetuju at all. Saya takkan kompromi. Itu saya bersetuju, tapi saya tak bersetuju kalau dia diletakkan sebagai requirement untuk kontes. Tapi requirement untuk kontes saya boleh terima lagi. Okay, saya okey lagi. Saya 70-30. 70 tak setuju, 30% saya masih ada bersetuju. Tapi saya langsung tak bersetuju 100%. D2 akan diimplementkan untuk AOM, OSA dan juga MOC. Okay. So, bukannya saya cakap kita punya D2 ni akan jadi teruk sepanjang masa, tapi this is business. This is business. Dalam masa 3-4 tahun akan datang, kita tak sure kita punya D2 macam mana. Adakah masa tu orang Israel Palestin tak habis-habis sampai 3 tahun tiba-tiba dan sampai berebak ke Malaysia, masa tu mana kita tahu kan? Dan pada masa tu D2 kita tak boleh nak survive. Bukan tak boleh nak survive teruk pun. Maybe lah dia letak cap 75 kan. Dia letak cap 80 untuk agent. Kita punya D2 kan? Mana tahu COVID lagi. So, mana tahu COVID ke lagi. apa. So, Semua pun tak nak bayar, matilah. disebabkan itu, saya dan Imtiaz Konsultasi mengambil keputusan kita tak bersetuju untuk implementation itu, terutamanya dekat MOC dan juga kontes. Tapi kontes tu okey, still okey, ada 30% setuju lagi tapi 70% tak setuju. But 100% tak setuju dekat MOC, UM dan right. Satu hari nanti, okay, kalau benda ni diimplement, ramai orang yang akan terus. Dan ramai orang yang akan download. Dia daripada UM ke agent, daripada DM ke UM dan seterusnya. Okay. Just because of cukup lah, kita dah ada balance scorecard. Balance scorecard dia dah potong kita punya commission 25%. Disebabkan D2 adalah cap yang paling tinggi, betul tak? D2 adalah cap yang paling tinggi, dia dah potong dekat situ, kita tak boleh dapat skor yang besar, skor yang tinggi. Right? Dia dah satu dekat situ, dan dia nak makan, kita dapat satu lagi untuk dia nak lenyap. Kan? Macam Israel dari EIA. Right? So, sebab tu kita tak bersetuju dan sebab tu kita mengawal. Alright. AI Malaysia ke atau AI dalam pertama? AI Malaysia. Dia dah main Israel. Tertinggal. EIA kan dah kena ni. Okay, tapi saya cakap lah kenapa benda ni berlaku sikit lah. Saya cerita lah. Benda ni berlaku sebab AI last year lost 50%. Profit lah, daripada segi profit lost 50% rugi. EIA Malaysia tu. AI Malaysia rugi 50%. Tapi kita tahu sebab apa lah. Okay. Saya tak sure you tahu tak sebab apa, tapi saya tahu sebab apa. Claim. Okay. Kata-kata nak. Okay. So memang lost dan kemungkinan besar bank telah dapat arahan ke hutan dia daripada board director
tahun ada untung lah. Kami ada untung. So dengan implementation D2, orang akan cuba untuk collect D2 kau ataupun orang akan download D2 dia fikir dia akan ada profit. Sebab sebelum ni D2 tak menggunakan apa-apa langsung untuk bisnes. Dan you just imagine lah, kalau tahun ni 100 orang achieve star connection. Dari setiap 100 orang, 70 orang D2 tak lepas. 30 orang ni yang pergi. So perbelanjaan tu sepatutnya dia belanjakan untuk 100 orang pergi ke store, tapi dia bayar 30 je. So 30 tu yang dia boleh cover profit. Okay. So okay, sebab alright. So tak apa, saya just cerita ni untuk saya you all tahu kenapa saya tak benarkan masuk ke dalam Tapi tak jadi. ke dalam tadi cakap tengok sekejap. Nak masuk. Tapi tak jadi. Okay. Jangan masuk ke dalam apa kita punya AIA event. Right. Buat masa ni sementara waktu kita tak tahu sampai di sini. Termasuk online tu. Kalau tadi untung 20 tahun ni kita tak isi tak. Tadi yang last year ni dia setahun. Apa? Pilih lah. Ada apa kain tu. Aku cakap lah. Masuk ke day. Lah. Kena bagi Rosmah beli bag. Ada agensi manipulate AIA punya kontes last year. Saya rasa semua dah tahu. Kan? Beratus ribu spend dekat situ dan isi pula lepas tu agensi yang mengalahkan kita. Siapa? RACC ke? Oh. Minta kat dia lah. Itu yang kita cakap. Kenapa? Orang lain dia terbias. Ha? Kan? Sekali orang kan tahu kan? Nak Kata orang kan? nak nombor 1. Saya cakap sekali ni, waktu saya cakap jangan join company. Kenapa tak remote je manager dia? Dapat banyak keuntungan. Ini kita dah cakap kat sini. Apa yang you all cakap hari ni, kita dah cakap. Faham lah, tapi nak tak ke. Kalau dia join dia nanti. Wah, ni ada 2 orang lagi naik ni. Tentang benda yang sama. Agensi nombor 1 sekarang, suku punya manpower daripada Intias. Satu bukan admin lah, satu kan. Suku manpower daripada Intias. Suku. Semua agensi ada masalah buat sale kurang. Tapi dia bulan 10 dan buat begitu. Lebih daripada apa yang pernah Intias buat. Kami first intense itu pun dah boleh dah pelik dah untuk Okay. ACC. So sekarang ni pun ada masalah lain. Okay. So disebabkan benda ni semua kan bukan alasan. Ya, alasan sebenarnya ialah bukan sebab alasan dia sebab dia nak cover dia punya loss tahun lepas. Dan loss tu disebabkan apa? Sebab Fikir ke akibat pada begitu. right? Diorang tak fikir akibat, diorang fikir akibat dia. Kita yang bisnes. Kita yang kena. Bukan Kita dia. yang bisnes kat sini. Dia orang yang gaji Bella. That's why dia cakap kita kena fight betul. Dan cara kita fight dia sama lah macam Palestin. Kita tak pergi perang tapi kita fight sama. Kita fight sama. Bantuan, kewangan dan sebagainya semua kan. Sama juga dekat sini kita tak adalah pergi fight lawan dengan banker ke apa. Kita join the association, kita follow the association begini. Kita close. Right? Yang Kita pergi company lain. Kalau dia tak ada jawapan, kita pergi ke company lain. Takut pun nak kena kami, masalah ni. Boleh je. Kan? Dah pernah sekali kan?
masalahnya tak ada company tu. Hebat itu dia masalah. Kau boleh buat macam tu, kita pun boleh buat. So the problem is when apa yang kita nak ni dapat bank keluar dari AIA, so insyaAllah ini akan jadi bagus. Right? Apa kita tak tahu apa dah jadi, kita tengok. Dan disebabkan itulah kita memang betul-betul fight dan kita semua pun dah sign the petition. Okay? Petition untuk vote more confident bank. Right? So saya tak tahu input apa yang WZ malam tadi dia jumpa Ben dan esok saya akan tanya dia, esok saya akan video post. So saya akan tanya kat WZ perbincangan sebab masa tengah perbincangan tu tiba-tiba dia kata agent semua dengar. Tiba-tiba ikan dah jadi nombor 1. Reason ni empat. Alright, so itulah masalah dia. So that's why dia dekat dengan tuan. Yang Richard semalam tu sebab surat keliling tu dapat sebelum surat keliling tu dapat ngam-ngam sejam 2 jam selepas saya hantar Richard punya poster tu dekat dalam tu. So saya tak cakap apa-apa lah. So macam yang Hakim tu pun sama juga, registration dah buat, saya benda tu sebelum. Saya cakap kalau you nak join, you join. Kalau you tak nak join pun tak apa lagi. Okay, tak join. Tapi after this, okay, sampai dia beritahu kita memang tak tahu. Right, kalau tanya saya benda ni berkesan ke kan, berkesan ke apa, benda ni memang berkesan. Jumpa lah tadi. Benda ni memang berkesan. Semalam bilik training Richard Lau yang bagi sharing tak apa. Agent Stable Vision 80 orang register, seorang pun tak kenal. Okay. So dan benda ni akan sampai ke atas. Dan surat keliling tu pun CEO pun dah tahu dah memang. Kita akan tengok, that's why semalam tak ada yang fizikal, siapa yang bilang tak ada yang fizikal. Dan kita akan tengoklah macam mana hold down business kick off nanti. Okay, kita akan tengok business kick off. Kita tak sure, mungkin ada dan mungkin kita join, mungkin tak join. Kalau kita join, kita akan join dengan cara yang berbeza rasanya. Tengoklah macam mana perbincangan dia. Okay, mungkin kita akan turun ke jalanan. Okay, alright. Kita buat piket. Kita business kick off dia nanti. Right. Sebab Prudential pernah buat piket untuk turunkan CEO dan benda ni yang paling besar, tapi kita tak nak turun piket. Kita tak nak turun piket, kita buat secara perbincangan dulu. Dan progres perbincangan, CEO di AIA Hong Kong dah reply surat, diorang backup dia. So sekarang ni apa yang Marsha akan buat, Marsha akan bagi dekat people director dekat Malaysia dulu dan terus kita bawa director telefon KIA. Okay. So dan diorang akan buat. Dan saya nak beritahu juga, Ben pun terminate secara begini juga daripada AIA Indonesia. Okay. Dan Ben ni memang dah buat dari AIA Indonesia. Dia terminatekan Pak Jetro. Pak Jetro. Yang kita ambil gambar tu. Terminatekan Pak Jetro, number 1 agency dekat AIA Indonesia macam tu. Okay. Dan masa tu jadi hal kes yang sangat-sangat besar dekat AIA Indonesia. Malah lagi besar daripada apa yang kita buat ni. Kita ni sebab belum besar lagi. Kan? Baru start. Jadi sangat besar. Dan dia tak kena terminate lah. Dia ask for resign lah. Saya tak sure, dia ask for resign dan dia terus masuk isu lah. Masalah lah. Alright. Okay, tapi tak apa.
Okay. Apa yang kita fokuskan dekat sekarang ialah bisnes. Okay. Kita sekarang ni kita kena fokus kepada kita punya achievement. Kita punya start convention, summit convention. Okay. Imtiaz kita dah meeting bila last week. This week hari Isnin. Tutup pintu dulu, tutup. Hari Isnin saya meeting dan kita dah sebulat suara, kita dah tak kisah pasal repurchase ke, kita tak kisah pasal Supreme MDA ke. Tapi apa yang lebih penting ialah kita achieve kita punya start convention dengan summit convention. But the problem sekarang, kita tak ada start convention, kita tak ada summit. Okay, ni. Dan di seluruh Imtiaz pun ada tapi tak. Right? So this month ialah penentu. Okay? Kalau you rasa you masih ada hati untuk pergi ke Star Convention, you kena fight. Saya dah tak kisah dah. You nak fight, you tak nak fight, saya dah tak kisah. Okay? Saya tak tahu. Kalau you nak fight, saya boleh support. Tapi kalau you tak nak fight, saya betul-betul saya dah tak kisah. Saya nak habiskan tahun ni di situ. Saya dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Saya akan fokus dekat budak-budak yang baru. Kan? Okay? Saya akan fokus kepada recruitment dulu lah. Recruitment dan fokus kepada you all. Kalau you nak fight, saya akan support. Tapi kalau you tak nak fight, saya dah tak kisah dan saya tak tahu nak. Kita akan start a new business tahun depan. Right? Sebab saya cakap terus terang, saya pun emosi pun dah settle apa semua. Kan? Okay? Saya dah tak tahu nak buat. Memang saya still nak ada hati untuk MDA. Tapi kalau saya seorang nak buat MDA, saya yang tak buat sale nak MDA, macam mana kita nak? Kalau you semua tak nak, tak ada hati langsung nak buat your part, dia bukan saya nak suruh you kerjakan MDA tu seorang-seorang. Kan? Just buat you punya part, start convention. Kan? Kalau 5 orang start convention, kita MDA lah. Okay? Kita dah MDA lah. So, saya memang masih nak lagi rasa nikmat MBA tu. Okay, kita dah terlepas banyak perkara tahun ni. Okay, banyak info, banyak meeting yang saya terlepas. Cuma saya bernasib baik sebab saya ada banyak kontak-kontak yang saya mesti boleh dapat. Tutup pintu dulu sekali, ha? Right? Tutup pintu. Dan saya bernasib baik juga kita masih berada di bawah Imtiaz. Info tu agak cepat juga. Cuma you just imagine kita tak MBA dan kita macam asal bikin ke Aisyah. Kan? Saya tak sure lah you rasa information tu penting ke tak. Tapi information tu penting. Apa information? Right? So boleh. So sekarang ni, this is the content. Apa yang saya nak discuss hari ni, macam mana kita nak dapatkan klien-klien untuk kita dapatkan content. Apa yang saya nak share sekarang ialah macam mana, apakah jenis klien yang kita nak cari. Apakah jenis klien yang kita nak cari dan kita nak discuss apakah jenis soalan-soalan yang nak membawa kepada kita nak tahu this client fit ataupun tak fit untuk kita push. Okay. Ada 4 faktor klien. 4 faktor klien yang paling penting kita nak dia ada untuk dia jadi. Okay, untuk dia jadi kita punya klien ada 4 faktor. First faktor is apa? First faktor dia ada cash extra. Dia ada cash, semua ada cash. Semua ada cash. Tapi dia ada cash extra ke? Dia ada cash extra ke tak? So sekarang, macam mana kita nak identify seseorang ni, okay? Seseorang ni, dia ada cash extra. Apa soalan yang kita perlu tanya? Saya nak jawab. Apa soalan yang perlu kita tanya kalau kita nak tahu dia ni mempunyai ciri-ciri dia ada extra cash? Kat mana tempat dia simpan?
Okay, simpan kat mana lagi? Itu membiak. Lagi apa? Hah? Last time. Sini last time. Mana dia buat jadi jalan tu. Jalan dia ada selamat. Kita boleh tanya last time ni, kita boleh tanya hobi dia. Jika hobi dia hobi yang duit banyak, dia tak perlu lazim kan? Tapi perlukan duit yang banyak. Okay. Right? Lagi apa? Simpan untuk apa? Ha? Simpan tu untuk apa? Dia nak pergi haji ke? Objektif simpan. Isi duit ke? Yang lain pada tu. Cik kan? Jadi, apa lagi soalan yang kita nak tanya? Apa lagi soalan yang kita boleh tanya? Simpan kat mana? Maksudnya kita tahu dia ada simpanan. Kalau dia tak ada simpanan, dia tak ada. Dia duit tu membiak tak? Lifestyle dia, kita nak tanya lifestyle. Selalu travel ke, hobi dia apa, makanan travel ni, yang selalu pergi restoran travel ni. Simpan tu untuk apa? Saya nak ada tak? Ada tak lagi soalan tu? Saya tu dia ada rasa. Tu daripada 5 ni kan, cuba kita pilih 2 soalan yang paling tenang untuk kita dapat jawapan. Dia ada cash. Mana? Itu Okay, masa nombor 1 dia kan? ketiga. Nombor 3. Betul tak? Okay, si? Sama pun. Sama pun selesai. Okay? Satu tiga. Ha? So semua akan cakap dengan aku. Yang ni yang paling common, yang paling kita boleh dapat lah. Right? Lepas tu ada yang jawab ini. Ada yang jawab ini. Okay, tak apa, kita tengok faktor yang kedua. Apa faktor yang kedua? Faktor yang kedua ialah dia breadwinner. Breadwinner apa maksudnya? Dia ada tanggungan. Kalau dia tak ada tanggungan, kita boleh panggil dia breadwinner. Dia tak kahwin lagi, kita boleh panggil dia breadwinner tak? Dia ada tanggung family kan? Betul tak? Mak ayah Ada yang tanggung, kalau lelaki dia tanggung isteri lah. Kalau kadang ada. perempuan ada yang tanggung suami. Dia ada yang tanggung anak-anak, ada yang tanggung ibu bapa, ada yang tanggung adik. Maksudnya ada dalam hidup, dalam dunia ni ada orang yang dia tak tanggung siapa-siapa. Tapi umur dia dah ni lah, kita jangan budak dia nak kena masuk ke LKM ni kan. Apa cakap tadi? Ada tak dekat dunia ni orang yang tak tanggung siapa? Pocik. Pocik, masa pocik tak tanggung dia siapa? Dia jaga siapa? Dia tanggung bapak dia. Bapak dia Sekarang lah. diri sendiri. Tanggung diri sendiri. Kan tadi. Mustahil dia tak ada tanggung siapa. Paling kuat pun dia mesti ada tanggung sikit-sikit awal dia. Dia tanggung. Terbalik tu. Orang takut terbalik.
kebiasaannya tak ada orang yang tak tanggung siapa-siapa lah. Mesti ada tanggungan. Macam coaching tu, dia bukan tak ada tanggungan. Dia tak ada komitmen tanggungan. Tapi dia still ada penanggungan kalau if anything. So, apa soalan yang kita boleh tanya? Okay, yang kita boleh tanya kalau kita nak tahu dia ni memang breadwinner dan dia ni memang penting untuk dia tanggung, dia ada tanggungan sesuatu. Apa soalan yang kita boleh? Nak apa orang? Dia ada. Mesti berapa? Ha? Mesti berapa orang? Abang? Komitmen. Apa lagi? Bulan-bulan. Komitmen berapa ada kena dengan tanggungan? Yelah, soalan tu okey, tapi dia ada kena. Rumah untuk komitmen. Anak tu. Okey, apa lagi soalan? Apa lagi soalan yang kita boleh tanya? Dengan anak kau dua tak ada? Ada. Izzah. Lagi apa? Kalau bujang bukan parents lah. Parent ada lagi ke tak? Jaga to take care of your parents. Okey. Cuba pilih dua soalan yang paling kita rasa okey sekali untuk tanya nak tahu dia tak. Tadi tu. Wife kerja ke tak? Anak berapa orang? Satu dua. Yalah. Ini. Buat berapa orang? Ekor kan. Satu minggu lah. Ha? Okay. Lima. Nas? Itu nombor dua. Semua orang lah tu. Itu nombor satu. Nombor lima. Nombor empat tu ada. Apa soalan tadi nombor empat? Dengan cakap wife lah, kita cakap spouse. Kenapa pasangan? Okey, yang ketiga apa? Ya. Kesihatan. Yang ketiga is, adakah orang itu ada debt atau tak? Tam. Dia ada hutang atau tak? So, macam mana soalan kita nak korek yang dia memang hutang ni, dia ada hutang? Payment. Ha? Apa soalan yang kita perlu tanya? Biasanya daripada komitmen tu dia bercerita lah. Okay, saya cakap benda ni dia sebenarnya tak sesuai kita kurang benda ini. Untuk sewa tu mas sendiri. From Islam.
kadang tak ada rumah. Tapi tak ada hutang personally. Okay, sewa atau rumah sendiri lagi. Ya. Nyaman. Jangan. Tanya je lah, tak ada buat pinjaman tak? Biasanya saya buat macam tu. Itu banyak kan loan, Semua belajar semua kan. Apa lagi? Beli Apa? ni cerita kes apa? Ya. sesuatu. Hmm. Biasa. Dia berbelanja kan? Kita nak tahu dia ni ada debt yang banyak ataupun apa aset yang dia ada. Buat aset apa aset yang ada. Jadi dia ada. Kalau tak ada kita pilih. Itu soalan yang paling Rasa. boleh tanya. Mas, Berapa jumlah? Mazhar? Nampak? Demo. Itulah. Dua dengan biasanya kan ada buat pinjaman tak? Berapa pinjaman? Biasanya. Cakap macam tu kan? Cik guru di mana? Okey, yang terakhir tu. Senang je. Kalau saya pernah share 3D. Dia ada 2D kan. Demand. Saya start. Dia ada 3D dependence, depth, satu lagi share listening tu di sikit. Dream. Dream. Betul lah. Why? Saya tanya, dream tu apa sebenarnya? Kenapa kita boleh close orang yang ada dream? Dream apa? Ya. Yalah, dream tu memang. Ya, tu maksud dia. Jadi macam ni kita. Harapan. Ha? Harapan. Dia ada satu dream untuk future. Nak hantar anak pergi overseas, belajar. Nak buat rumah dekat kampung. Nak buat rumah dekat bandar ke, tapi nak buat rumah sendiri ke. Nak buka bisnes one day. Betul tak? Itu adalah dream. So orang yang ada dream adalah orang yang kita boleh jual tak? Okay. So apakah soalan yang kita boleh bagi untuk seseorang tu dia ada dream? Target. Apa target cik?
Dengan simpan kat sini apa target cik? Harapan. Apa harapan atau target untuk 5 atau 10 tahun akan datang? Baik. Dan nak sit down. Dan sana Ada Cuti. cuti dekat mana? Dia macam Israel Cash. Jadi Israel Cash dah sekarang. Bukan dia sebab ada ke orang yang dah plan lagi 20 tahun nak pergi. Kalau haji umrah tu tak? Haji umrah boleh. Tapi ada plan tak nak pergi haji. Kalau haji mungkin okey sebab haji kat India. kan sekarang kan. Anak cik nak belajar kat mana? Cik nak anak hantar belajar kat mana? Cik hantar. Nak hantar anak tadi tak? Jadi nak Tadi kat mana kan? Lagi tak nama lagi? Ada lagi tak soalan lain? Kalau tak ada kita pilih dulu. Tak. Target 5 to 10 years, nak settle down kat mana? Plan cara kan? Pergi haji bila? Plan study anak. Okay, 2 3. Okay? Tak ada sini? 1 3. Kenapa? Hah? tiga meja je. Plan study anak. So saya rasa kalau banyak tu. Alright. Tapi So ini adalah orang yang kita boleh close. Kalau dia ada extra cash extra, kita boleh close dia. Kalau dia ada back lagi, kita boleh close dia. Kalau dia ada debt, kita boleh close dia. Dan kalau dia ada dream, kita boleh close dia. Kita kena cari orang ni semua, 4 orang ni. Okay, inilah 4 orang yang kita perlu cari. Tapi mana yang antara 4 ni the best kali yang kita nak cari. Drink. Dia ada semua dah sustain. Dia ada semua. Dia ada intention untuk semua.
Dia memang ada extra cash dan dia ni adalah breadwinner dan ni ada hutang dan ni ada trade. Sebenarnya ramai orang yang ada macam ni. Betul tak? Tapi ada certain yang dia ada cash extra tapi dia tak ada hutang. Disebabkan dia ada cash extra, dia tak ada hutang. Kan? Dia tak perlu dapatkan persaraan lah sebab dia ada duit banyak. Okay? Ada orang yang ada hutang tapi dia tak ada extra cash. Okay? Dan dia tak ada dream pun sebab hutang dia banyak sangat. Okay? Ada orang dia breadwinner tapi dia tak ada extra cash, dia tak ada dream tapi dia ada hutang banyak, dia ada duit. Orang ni semua kita boleh close. Tapi the best is Kat tengah-tengah kecil. kita nak cari semua. Dan ni yang saya nak cakap, okay, berapa banyak appointment yang you pergi, okay, katakan you pergi 10 appointment, kan, you pergi 10 appointment, okay, dekat sini mungkin 3, dekat sini mungkin 3, dekat sini mungkin 3, dekat sini mungkin 3, yang ada dekat tengah-tengah ni ada satu. Dan satu tu memang you akan confirm. Kebiasaannya orang yang you close adalah orang yang ada dekat tengah-tengah. Dan sekarang ni kita nak cari orang yang dekat tengah-tengah tu. Okay? Kita nak cari orang yang dekat tengah-tengah tu. So macam mana kita nak tahu? Inilah soalan-soalan yang kita nak kena tanya dekat dia. Okay? Inilah soalan-soalan yang kita nak tanya dekat dia. Dan kita dah pilih 4 soalan yang terbaik, yang paling terbaik. Okay? Yang kita boleh tanya. Alright? Kita boleh tanya dia simpan dekat mana? Dia simpan kat mana? Dia akan cakap dia simpan kat dia akan simpan dekat tabung haji. Okey, dia ada simpanan. Maksudnya kita nak tahu dia ada extra cash. Kalau dia cakap dia tak simpan, dia tak ada extra cash. Jadi tak cukup simpan, saya simpan sekejap dekat Maybank ni. Lepas tu hujung bulan tu memang dah habis. Simpanan saya tahan selama 15 hari saya. Okay. So, kita boleh tanya pasangan kerja ke tak? Okay, good question. Okay. Pasangan kerja ke tak? Kalau pasangan dia tak bekerja, maksudnya dia seorang. Dia seorang je yang bawa duit dalam family. Ya, lepas tu kita boleh tanya dia, ada buat pinjam. Okay. Ada buat pinjaman tak? Dan so mana ni dia ada hutang. Saya rasa ada buat pinjaman ni common. Siapa yang ada buat pinjaman? Daripada 10 orang, saya rasa 9 orang ada buat. Dan kemungkinan sebenarnya 10-10 ada pinjaman. Jadi kita saya rasa kita tukar. Berapa? Saya rasa saya rasa berapa hari rumah okey tu. Ataupun nombor 1 pun okey. Rumah yang tinggal sekarang ni rumah menyewa ataupun rumah sendiri. Kan? So you nak mana? Nombor 1 ke nombor 2? Mungkin dia masih rumah kira debt tapi kita nak pancing dia kalau untuk nak bayar apa. Kan? Nanti. Siapa cakap nombor 1? Nombor 3? Kecuali satu. Ini semua tu dia tahu. Sebenarnya okey lah dulu. Tapi sekarang ni, saya nak pilih yang terbaik, satu yang terbaik. Sebenarnya semua soalan ni dia boleh tanya kat klien tu. Tapi kau nak tanya klien kau berapa lama pula kalau sampai 20 soalan nak tanya. Dia sebenarnya nombor 3 tu, soalan tu selepas nombor 1. Nombor 1 kan, kalau kita tanya rumah berapa, saya so, pas berapa tu. Yang ni
persaraan, okey. So, okey. Tu soalan-soalan ni, kalau dia kena dengan kriteria yang kita nak dengan jawapan, okey, dan kita boleh letak dia dekat sini. Dia adalah orang yang dekat sustainability kalau kita tengok. Dia kalau ada bulat kat tengah ni tu sustainability kan. Okay. Dia sustainability dia kat sini. Okay. Dan dia ni adalah orang yang kita memang sangat-sangat boleh. Tak ada alasan lain lah. Tak ada alasan lain. Right? So kita nak tanya soalan-soalan tu. Kita boleh tanya soalan tu dekat fact find. Itu adalah soalan-soalan fact find tu. Okay. Tapi tu bila kita dah jumpa sekali, macam mana kita nak cari orang? Kita nak cari orang yang tepat. Kita belum jumpa ni. Hari beli data. Beli data, referral. Beli data pinjaman. Taklah, cash. Tak, kalau kita beli data, kita ada level, macam mana kita nak tanya dia soalan? Masa call. Ajak appointment lah maksudnya. Ada appointment tu saya fine lah. Maksudnya kita belum cari, masa kita pergi tu kita belum jumpa prospek yang tepat lagi lah. Kita kena buat fact find. Kan? So sekarang ni kita nak cepatkan masa. Kita nak cari orang yang betul-betul tepat. Kita jumpa, tapi tetap kena fact find lah masa jumpa tu. Tapi kita dah tahu profile. Mari kita nak cari. Social media. Macam mana kita nak cari? Takkan kita nak tanya siapa nak jawab appointment kita. Kita tanya siapa yang ada plan persaraan, kita kena status. Lepas tu yang jawab semua budak UX. Ada 5 orang jawab, semua budak UX. One Z Live. Observation. PM. Ini adalah soalan-soalan yang kita kena. Sebelum ni saya ada share survey untuk yang kita nak cari prospek. Ejen Ejen ni. Ini adalah soalan yang kita kena buat untuk prospek sales. Kita boleh up kat social media, kita boleh buka up kat social media lah. Kita boleh message semua prospek yang dah habis yang tak jumpa lagi. Alright, just bagi dia punya link survey tu dan dia akan jawab. Dan kita boleh buat direct code juga menggunakan survey itu sahaja. Kita boleh buka booth menggunakan survey itu sahaja. Mana lebih berkesan you rasa? Dia duduk dekat booth ataupun direct approach, you suruh dia jawab survey, bagi link ataupun QR code ke whatever. Yang kita dah buat QR code, dia scan je kat phone dia terus jawab. Ataupun kita bagi flyers. Of course survey. Kita dapat data dia, dapat telefon apa dia, kita dapat. Dan lepas tu kita boleh buat. Kita pun dah tahu dah, dalam survey ada fact find sikit kan. Dan kita pun tak boleh nak kod, tapi mana yang dapat nombor saya ni, you jawab saya punya survey. Right? Ada masa lagi tak? Sedikit je sekarang ni saya nak kita tanya 4 soalan, tapi saya nak kita buat soalan tu, kita nak semua kita yang ada hari ni kita buat survey yang sama, soalan yang sama, tapi pandai-pandai you nak buat survey tu macam mana. Nak buat kat Facebook, kat FB ke, nak message messenger seorang-seorang ke, dekat prospek yang mana-mana sebelum ni yang pernah call tak masuk-masuk tu, ataupun prospek yang tak pernah angkat phone tu, dia nak bagi kita kurang, tapi saya nak kita buat soalan sekarang. Alright? So soalan yang pertama ialah mengenai simpan kat mana. Macam ni kita nak buat. Bila dia buka survey, kita nak tengok dia ni ada simpan mana. Macam mana?
Bagi saya kata ada lagi tak? Bagi pilihan ke atau sudah isi? Kita boleh bagi pilihan. Berapa jumlah Kita bulan? kita boleh bagi dia pilihan, kita boleh bagi dia short answer, kita boleh bagi dia long answer. Kan kita nak apa? Kalau Melayu ni ASB kan. Soalan dia tadi untuk simpanan. Boleh, kita boleh bagi pilihan. Anda prefer simpanan di mana? Dia nak mesti bagi idea dulu. Yes. Di manakah tempat yang anda lebih gemar untuk menyimpan? Ke tempat Tak tahu apa dia ada. yang Lepas tu pilihan jawapan dia. PSB, tabung haji. Lain-lain. Tak payahlah tahu. Bank lah, kita letak bank lah. Kalau bank tu maksudnya kita tak ada debit, kita dah tahu. Kalau dia simpan duit kat SP ke tabung haji, maksudnya dia ada kat Serakat. Unit trust. Perlu tak macam tu? Kripto. Kau belagak. Untuk belagak saja je kan. Lepas tu belagak. Dah jahanam dah. Mental pun dah jahanam. Ni ke bos? Tengok dalam Facebook elok je. WhatsApp. Tak lebih. Dia tak tahu benar ni. Saya tengok budak-budak tu main elok je TikTok. Sehari lah. Meja ni lah. Takkan berhenti. Kau tak tengok Apa tadi soalan? dari mana? Apa instrumen manakah? Ada yang ni. Instrumen manakah yang biasa anda gunakan? Betul tak? Nas? Ada orang lagi ke dalam kan? Fiza ada lagi. Ada? Dia ada ke tak tahu? Tak tahulah. Halo? Ada. Ada. Tengok. Okey. Kalau ada idea cakap sekali Fiza. Oh. Tak ada, dia tak Ami tak ada. Apa tu tadi lah? Dah, kalau ada idea just come out. Okay? Baik. Bukan dia tu kan. Apakah instrumen yang anda gunakan untuk simpanan? Simpan je lah. Menyimpan sudah. Kan? I buat sekarang. Cik, belum tanda pandai buat. Lagi Bank lah sekali ada lagi tak? Bank, unit trust. Bos, unit trust bos. FD dia bos, ada FD. Mana ada orang biasa simpan Bang. Menyimpan. Akak pernah simpan lagi? Ada. Kalau tak itu sebab paksa di rumah ni. Tak, sebelum tu lagi. Ada kan current account? Aku cek. Dan Itu current account simpanan Current semasa. Fix. Saya ada current account tapi saya tak ada FD. Okey, nombor 2. Pasangan kerja ke tak? Dah. Sekejap kita susun. Meeting. Pergi keluar. Saya rasa kita Adik, buat dekat diam. Adik tak ni dengar. dulu. Pergi keluar. Duduk rumah sendiri ke sewa sekarang? Diam. Pakai diam. Pergi keluar. Pergi keluar. Ada. Pergi keluar. Pakai merah kan ada mati pecah boleh lah buat mati Pergi keluar. Mati pecah. Okay, lagi ni keluar. Nak habis dah ni. lebih daripada Sunday sebab tu sudah Nyatakan. Buat kerja sekejap je. Ya, ibu sekejap je. Buat lama. Okey, nombor 2 ke pasal ni? Sekejap nak Rumah habis. sewa ataupun Nak solat. Tu. rumah sendiri? Ya, sekejap habis. Kalau rumah family, apa nanti kita bagi macam mana kita nak suruh dia jawab soalan tu apa ni? Tak, saya rasa kita bagi rumah sendiri, rumah sewa, rumah sendiri
Lain-lain. Ada juga. Rumah family tu dia duduk kat ada lah. Betul setempat kediaman ada. Jenis kediaman. Sudah mempunyai rumah sendiri dia atau tidak? Jenis pendidikan kediaman. Paksa sendiri. Ada lain-lain. Jangan buat kan. Kita ni kalau kita buat direct approach. Tak boleh. Alamak, dah hilang pula. Kenapa kau hilang? Itulah ada keadaan yang punya orang ini. Astaghfirullahaladzim. Sedap bila dia baca, Dia relax. dia tak adalah rasa macam stres dia tak jawab. Nanti. Macam tu. Contoh kediaman masyarakat. Babo Haji. Sudah dekat sementara. Ini je lah pinjaman. Pinjaman. Dia tengok hutang ni. Dah cakap berapa hutang. Sponsor itu. Tujuh ni. Dia tu bos tadi tu. Apa tak apa. Dah kena tutup. Bang, lepas tu apa tu? Others. Status kediaman anda. Status kediaman anda. Susah je ada kat anda. Di rumah sendiri. Yelah. Macam ni kita nak copy benda ni kat atas lah. Ya. Ya, dekat. Anda ada mempunyai Anda menyewa ataupun rumah sendiri. Lepas tu buat pancet sendiri lah. Adakah anda menginap? Betul pun. Menyewa. adakah anda memiliki? Tempat tinggal. Oh, di manakah? Memiliki tempat tinggal sendiri. Adakah lah. Adakah Di manakah anda duduk? lokasi Anda? adakah anda menyewa ataupun Ada pemilik atau anda pemilik ataupun adakah anda memiliki rumah ataupun menyewa? Tak. Sudahkah anda membeli rumah sendiri? Macam ejen rumah hartanah. Sudahkah? Sama lah dia ada gambar yang punya rumah sendiri. Ayat biasa je, sama je. Adakah anda tinggal di rumah sewa atau rumah sendiri? Status kediaman anda. Saya tinggal dia, adakah anda menyewa je? Pandang saya.
Minggu atau sudah minggu. Tak sedar lah ayat ni. Anda saudara Jika ada minggu atau dah Sebut atau dimiliki. Apakah status zaman anda? Anda. Status rumah dia Loan. Pinjaman. Apakah status rumah kediaman? Sewa. Loan bang. sendiri dia. Sewa. Sendiri. Sendiri. Rumah sendiri. Ataupun memiliki. Kediaman sendiri. Kediaman sendiri. Apa loan? Buatlah loan. Tambahan. Pinjaman. Tak ada boleh buat. Tak semestinya. bapak bagi rumah. Respect. Kalau dia pas sendiri tu hutang dapat gitu. Yang ketiga, Sendiri ada. dan persaraan ataupun pasangan, adakah pasangan anda bekerja atau tidak? Okay. Betul? Adakah anda sudah berkahwin? Jika sudah, adakah pasangan anda bekerja? Jika tidak, belum kahwin. Betul? Adakah anda mempunyai tanggungan? Apa tadi? Adakah anda sudah berkahwin? Okay. Anda jika ya, Ya. Lepas tu, ya. Pasangan kerja, ya. Pasangan tidak kerja, awal tu pasangan. ke pasangan anda. Ya. Yang lain tidak faham. Belum macam mana? Kalau dia belum macam mana Nas? Ya juga. Ya, belum berkahwin. Jangan. Bekerja. ambil anak Ya juga. Okay bang. Ya okey semua. Okay, peluang persaraan. Pasangan tidak bekerja. Peluang persaraan macam mana? Adakah anda telah mempunyai plan yang sistematik selepas persaraan? Apakah? Nombor satu ni apa? Ini Persaraan yang bagi lagi dia buat apa? Kan dia pula yang tak ada. Hilang pula dah dia ada. Kan level plan persaraan biasa. Kan? Luxury kan mewah kan. Dia dah besar tu dia nak macam mana? Tak besar tak. Ada orang nak keluar negara nanti macam taksi. Ya, lifestyle kan? Dia. Apakah plan persaraan? Apakah perancangan persaraan anda? Di bawah itu mewah. Itulah bagaimana rancangan persaraan.
Pesan tu. Bagaimana persaraan idaman anda? Bagaimana? Mana tadi? Is it pelan? Ada tak kena mula-mula ni? Bagaimana tadi? Perancangan. Bagaimana perancangan persaraan anda? Perancangan idaman anda. Bagaimana perancangan idaman persaraan anda? Macam mana ni? Perancangan. Jika anda sudah merancang plan persaraan, Idaman kat sini. Boleh tak? Saya pernah baca ni persederhana income 3,000 sebulan. ya. Jika anda sudah merancang plan persaraan anda, sudah belum tidak pasti. Ya. Sat, ni meeting Sat. Nak habis dah, Sat. Okay. Umi meeting apa ya? Jangan kacau Umi Sat. So, info yang kita nak daripada dia, nama, nombor telefon, email, kasih, betul tak? Klik link. Berapakah anda boleh menyimpan? Cari lagi nak tak? Lagi tak boleh. Nombor telefon, email, bukan silap. Lelaki tu supaya Apa dia punya email? Nama, email, Okey, apa tajuk survey ni? kita check balik Apakah instrumen simpanan yang anda gunakan untuk tidak buat diri dan fasilitas rumah kediaman anda turun? Adakah anda sudah berkahwin? Jika sudah, adakah pasangan anda bekerja? Ya, pasangan anda bekerja. Ya, tidak bekerja. Adakah anda sudah merancang plan persaraan anda? Dan memang tidak pasti. Okey, soalan ini kalau orang yang itu tak kenal, Cakap. okey.
Apa tajuk survey? Survey kewangan. Rancang kewangan. Apa topik dia? Survey Ah, Financial advisor. jangan. Nanti abang tak jawab. Bilik Madani. Kan? Sendiri ini kerajaan tu tengok kerajaan Nanti tak pasal-pasal kena bahan. Panci Madani dulu Lagi teruk. Kau kena scam. Ekonomi, kaji tinggi ekonomi. Kaji selidik ekonomi. Betul juga. Bagus juga. Ekonomi okey. Kaji selidik ekonomi keluarga. Keluarga lah. Kaji selidik kesihatan. Financial health. Bahasa Melayu lah. Sebab-sebab bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia. Kaji selidik. Bahasa Melayu dia. Kesihatan kewangan kan. Dah siap. Siap punya. Oh, terus share. Masuk pilihan. Masuk pilihan. Tu. Hello, dah pandai. Okey, dah pandai. Selidik apa? Tengok ni. Nampak. Keep up pun boleh. Financial help. Keep up sekarang. Tak, financial health kita dengar sedap. Keep up sekarang. Kita tak sedap tak dengar. Jadi ke tak? Share. Pandai. Memang semua besar yang depan. Yang ya pasangan bekerja, ya pasangan tidak bekerja. Banyak kan? Kena tik mana yang wajib pandu. Mana ni? Di mana tu? Mana? Ini Selidik apa? kan anak-anak dah sudah kahwin. Dia ni macam dah, kalau you ni cerita sangat tak tahu pasal dia cakap. Kalau dah kahwin saya akan jawab je. Ini macam dia ada staff kan. Apa orang ini ini kan lah. macam ni kan. Rasa macam yang quiet kalau dia macam penting contohlah nak Kan jadi yang lecik semua. tu nanti akan keluar di belakang. Semua dia quiet lah. Tak tekan tak boleh. Apa? Financial Semua health. kita nak dia quiet kan. Cakap Tak kewangan Isra. ini membantu kerajaan dapatkan data. Ini dia keluar macam mana? Ni dia tak ni. Tak, sekarang address ni. Pause tu. Sama macam tu juga kan? Okay. So saya nak semua buat benda ni. Okay. Saya nak semua pergi share dekat Messenger, dekat WhatsApp, dekat apa apa semua kan.
Lepas tu saya nak buat direct approach, ibu pacak dekat bank ke malam-malam hari biasa macam ni kan, tengok malam boleh pacak dekat bank, kita buat benda ni sekejap je, tak perlu flyer, tak perlu apa. Kalau kita ada QR code tu, kita perlukan iPad saja. Okay, kita perlukan iPad saja, so kita duduk kat situ, just kita cakap, bang kita nak buat sikit financial health check-up, dia saja abang jawab beberapa soalan. Okay. Kalau perlu nanti kita tengok. Kita tengok tulanglah dekat ayat you. Alright. So saya harap semua orang akan buat firstnya sekali, semua orang akan buat survey form tu. Okay. Secondnya akan buat survey tu. Boleh ambil gambar tak? Masukkan kat dalam tu. Boleh. Gambar full. Dah. Kau Fia tak tolong ke cabut rambut? Cikgu tengok cikgu kata ni Fia. Terang sikit. Tak payah. Clear tak? Okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Thanks for your time. Saya harapkan bulan ni akan ada banyak sale, akan tercapai hajat untuk kita semua pergi ke Star Convention minimum. Okay, so saya rasa itu saja untuk petang ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Cik Kedai. Misi. Okay, see you. Ayo.